dia dengan saya berkeluarga dengan kontak untuk dekat dia dengan mak saya tu umur sama dan teman sepermainan. Jadi mak dia dulu dia kemudian mudah-mudahan kita doakan agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan kita menempatkan ya untuk okey, baik, terima kasih. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Terima kasih Tuan Musi, sahabat saya Ustaz Sabri, bersama Jadukuasa Masjid As-Sabirin, orang boleh dia kita orang lok boleh. Tuan-tuan kepada Allah sekalian, pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT kelimpah kurnianya. Dengan rahmatnya dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan, dia beri kesempatan pada malam ini dapat sama-sama kita jumpa balik tuan-tuan. Saya tengok tuan nota kita ni last jumpa bulan 11 sekali, 12 sekali, 2018 19, 20, kira 20 nama, 20 nama 2 bulan ni 2 tahun tuan, makan tahun. Alhamdulillah tuan, jadi panjang umur kita ni jumpa balik. So pada hari ni kita akan sambung kita tajuk kitab kita ni, iaitu kitab Ensiklopedia Larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah, dan tajuk kita ni tentang bab ilmu. Ni kitab kita tuan. Saya akan ngajak tuan-tuan ni, insyaAllah kalau tak ada apa arah melintang ni 2 minggu sekali saya main majlis tuan-tuan, iaitu Khamis, minggu kedua dan keempat. Nak ingat dia minggu genap. Genap insyaAllah ada sini, sebab saya kena bagi dengan minggu ganjil Masjid Santan. Jadi duk senang-senang dengan mereka tuan. Jadi saya bukan ikut malam ni tuan, kena ikut ni Masjid Kubang Gajah, kena buat gajah. Tapi lepas PKP tu kan, monti-monti tu monti terus. Jadi alhamdulillah lah jumpa balik tuan-tuan ni. Kalau dia panggil saya balik, saya minta maaf lah, dah ada pak angkat baru dah. Saya dah mak baru dah. Alhamdulillah. Kita pada hari ini kita akan sentuh tentang tajuk celaan menyibukkan diri dengan ilmu dunia tapi jahil akhirat. Kita lah ni bagus tanya buat dunia kemas, bahasa polis. Tanya buat pedang kemas, tahu buat harum manis, tahu semua. Buat repair kereta, buat bumbung, buat rumah, pandai semua. Tanya buat akhirat, kak. Buat semayang, kau pala dah. Simpan ni, meninggal ni, macam mana ni, nak buat macam mana dah. Kekah anak macam mana nak buat, semua tak tahu kan. Tapi kalau bab lain tu dia profesional, dia mantap. Cerita dia tak ada masalah. Dunia kita A, tapi akhirat lebih A lagi. 3 kali dunia A, 10 kali A akhirat kan. Tu patutnya kita kena tengok balik. Sebab apa? Duduk dunia paling lama pun 60-70. Ada orang dapat 100 tahun tapi tak aman. Ada yang meninggal 20 tahun, 30 tahun. Allah sayang mereka. Tapi umur Nabi Muhammad 60-70. Nampak tuan? Tapi dah duduk di akhirat nanti selama-lamanya. Berapa lama tuan? Abadan abada, khalidina fiha abada. Lama mana? Tak ada titik. Panjang sampai habis. Bila habis tu tak tahu nak kata. Tuan, nama tak unlimited tuan. Selama-lamanya. Jadi bekal kita pun kena banyak seperti mana kita nak hidup dekat sana tuan. Okey, ni kitab kita tuan, Ensiklopedia Larangan. Kita baru masuk jilid 1 lah. Dia ada 3 jilid. InsyaAllah kita pelan-pelan kita masuk tuan. Okey, ni saya ulang kaji balik tuan. Ni tajuk kita hari tu ni. Dekat 2 tahun hari tu ni. Menuntut ilmu adalah jalan menuju ke syurga. Ulang kaji balik tuan. Apa dalilnya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, nescaya dipermudahkan bagi Allah ni jalan dia ke syurga. Tuan-tuan mai hari ni hujan ni tarik selimut besok ni, kena dah tadi cakotiak, kenyang-kenyang tu baik tengok TV berita lagi. Kan? Dok kita mai juga masjid.
Sebab apa? Nak sembahyang berjemaah. Kalau ikut ni, lepas mayang balik kena kopi ke apa ke, selagi main budak. Oh, ada main ilmu. Sebab apa? Kita cari ilmu, tuan. Satu jalan payah, tuan. Satu jalan Allah bagi ke syurga mudah. Tadi nak main, tuan. Start motor, Allah minyak habis pula dah. Start kereta pula, bateri kong pula dah. Lah kena gerak anak. Kok-krek sampai juga. Contoh tak nampak kata. Susah satu, Allah bagi mudah ke syurga sekali. 2 kali payah, 2 kali senang ke syurga, tuan. Itu cerita dia. Lagi kita susah, tuan, lagi banyak cabaran, itu lebih baik lagi. Sebab apa? Mudah kita ke syurga. Hadis Muslim. Hadis sama lagi yang kedua. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Apa dia? Allah akan meninggikan orang yang berilmu di antara kita semua ni. Yang mana Allah beri ilmu tu beberapa darjat. Kita pandai, tuan. Belajar apa? UPSR, pergi sekolah menengah. Sekolah menengah pula, dapat asrama penuh pula. Masuk pula, masuk universiti pula. Keluar pula, buat apa? Buat lagi master pula, buat PhD pula. Mengaji, tuan. Kalau kita tengok pun gaji pun lepas SPM, kata 1,000 ustaz. Lepas diploma 1,500, katalah. Ada degree 1,800. Ada master 2,000 mula-mula gaji tu. Ada PhD pula 2,500. Contoh. Siapa bubuh? Kita bubuh dunia ni. Tapi rupanya akhirat Allah angkat darjat, tuan. Berapa darjat daripada orang yang lain, tuan. Itu janji Allah, tuan. Okey, contoh, tuan. Ni saya sambung itu ni. Ni kerja kita, tuan. Tengok gambar ni, tuan. Gambar apa, tuan? Gambar mereka ni kontraktor. Dia buat bangunan ni, nampak, tuan? Kita di Malaysia pakai katu, pakai tadano, angkat bancuh simen semua, sudah buat atas. Tapi dia buat apa? Tu, duk cangkui bawah pasiak apa semua tu, bawa naik tingkat 2. Tingkat 2 pula kes pula, naik tingkat 3. Kes pula, naik tingkat 4. Tuan, boleh fikir berapa lama nak siap. Bangunan 3 tingkat, makan tu, tuan. Nampak, tuan? Susahnya mereka di luar sana. Yang kedua pula, maju sikit, ada misi basuh simen, lori simen ni, tapi dia pakai tradisional lagi. Apa dia, tuan-tuan? Dia pusing simen ni, dia buh dalam bakui. Timba ni dia baling hawing. Orang atas ambil, tuang satu badi baling kat itu bawah. Hawing pula. Bayangkan berapa banyak hawing, tuan. Kerja ketiga, tuan. Nampak? Apa dia? Ambil upah. Upah apa? Angkut bata. Mana ni? Daripada buh ni pergi tak mana? Pergi ke darat. Tu buh lagi. Lagi buh lagi 2. Nampak, tuan? Kita nak bawa 2 bata berkira. Panggil ketua royong masjid. Tuang, tuan. Nampak, tuan? Dia pun cari rezeki, tuan. Sebab apa? Kerja payah. Nampak buh lagi. Lagi banyak buh, lagi banyak gaji. Nampak, tuan? Nampak jalan, tuan? Di mana ni? Atas buh, tuan, tu. Tu meniti pula, tuan. Kita tak jalan seorang-seorang pun cair boom je tu. Ni kalau silap langkah, tuan, jatuh dengan bata-bata tu, kena bayar kat tokek pula. Entah, tuan. Nampak, tuan? Sebab tu dah depa ni ramai-ramai Malaysia. Kita Malaysia malah kerja. Orang luar cari ni syurga ni, duit boleh buat duit. Kita duduk kat Malaysia balik malas alpa. Nampak, tuan? Sebab apa? Cari rezeki, tuan. Tak mana-mana pun rezeki ada, tuan. Ni cerita, tuan, nampak orang cari rezeki. Kita, tuan, usaha, tuan. Bersyukurlah kita duduk Malaysia ni, Allah bagi macam-macam nikmat. Tuan. Okey. Saya yang seterusnya, tuan. Jadi malam ni saya nak terus santai lah. Tengok dalam video ni kita tengok apa ibrah dia. Ni gambar apa, tuan? Gambar warna kuning ni. Apa dia ni? Tengok, tuan. Tuan-tuan teka gambar apa, tuan? Kita di Malaysia buat jalan raya. Dekat luar negara tu, dia buat jalan kereta api. Kita pun buat. Tapi special di sana, sambil buat, sambil jalan, sambil buat. Tuan. Kereta api depan sekali, dia tabuk batu-batu. Dia buat apa? Dia buat bata-bata tu, condition semua tu, tapak-tapak tu, dia bakar apa semua, jatuh bawah tu. Ada mesin pula, duk bancuh simen, bancuh batu-batu sebagainya.
Sekali dia lalu tuan-tuan, sekali dia buat makhluk. Sekali lalu, besi atas hari dia bawa kan. Bawah tu dia ambil mesin tu, dia letak. Mesin depan pula, kambuih pula dengan batu. Nampak tuan? Hebat tak? Tuan. Sama aja. Kita makan nasi, depa makan nasi. Kita tidur, depa pun tidur. Kita apa? Kita sakit demam, depa pun sakit demam. Otak yang sama tuan, tapi ilmu berbeza. Kita sanggup bayar kat depa ni berbilion-bilion, berjuta-juta. Sebab apa? Kita tak pandai. Nampak tuan? Depa pandai teknologi tuan. Nampak? Sambil lalu, sambil siap jalan. Kita tunggu 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun tak siap-siap. Tuan, contohlah apa kata, nampak kekangan kita. Ilmu tak ada tuan. Nampak kita mengharapkan ke perkara luar. Nampak? Sekali lalu, sekali siap. Tak apalah, sehari 1 kilo ke 2 kilo pun berjalan. Nampak tuan? Itu punya teknologi tuan. Nampak? Sebab apa? Allah bagi semua kita ni ilmu, otak yang sama dan akal yang sama. Tapi bila belajar ni, kita boleh mengubah diri kita. Daripada tak tahu apa kepada tahu. Daripada jahil kepada berilmu. Dunia kita pulun. Nampak? Hebat, buat macam-macam. Akhirat lagi-lagi dah pulun. Nampak tuan? Sepanjang jalan tuan. Jadi ini teknologi di luar sana. Hebat tak hebat tuan? Itu manusia Allah bagi. Sikit saja. Ilmu tuan, ni ayat minum saya ni segelas. Rupanya ilmu kita ni satu titik daripada lautan. Buat main lah 7 lautan pun tak boleh lawan lagi ilmu Allah tuan. Sikit sangat tuan. Tu pun tak sanggup kita pergi ke bulan, pergi ke langit, macam-macam jenis. Sebab apa? Kita dapat ilmu tuan. Satu ilmu ni penting, kena mencari ilmu. Okey, dalil yang kedua. Dan sesungguhnya para malaikat akan merendahkan sayap-sayap mereka bagi penuntut ilmu sebagai tanda reda terhadap apa yang mereka lakukan. Kita main mengaji tuan-tuan, ni malaikat turun buat apa? Apa tu dia buka sayap dia tuan. Sebab tu dia rasa seronok, tenang, alik, relax. Duduk di rumah kalang kabut, pick up macam-macam, main masjid, tenang, lapang sebagainya. Sebab apa? Rahmah tuan. Malaikat turunkan sayap dia tuan. Sungguh seorang yang berilmu akan dimintakan ampun baginya. Kalau kita berilmu tuan-tuan, makhluk lain minta ampun untuk kita oleh semua yang ada di langit dan di bumi. Ni semua makhluk di langit dan di bumi, sampai pun ikan dalam lautan. Ikan pun doa tuan. Ya Allah, ampunlah si fulan, ya Allah rahmatilah si fulan. Siapa doa tuan? Binatang-binatang, makhluk-makhluk, langit ke bumi ke, semua akan mendoakan kita tuan. Sebab apa? Kita berilmu tuan. Keutamaan seorang yang berilmu atas orang ahli ibadah bagaikan keistimewaan bulan di hadapan bintang-bintang. Para ulama adalah pewaris para nabi. Nampak? Ulama ni waris para nabi. Apa Nabi beritahu, dia habaq sebiji macam Nabi. Tak lebih satu pun, tak kurang satu. Tak tambah sikit pun, tak mereka-reka lebih ataupun mengurang sikit. Sebiji macam mana Nabi ajak kita. Nampak tuan? Itu kata ulama waris. Kalau dia duduk tukar-tukar, campur sikit, kono sikit, buh garam sikit, buh gula sikit, itu bukan. Itu bukan ulama, itu mereka-reka. Ulama ni dia waris. Apa Nabi habaq dulu, macam itulah kita buat. Semayang Nabi buat dulu ni, itulah kita buat lah ni. Puasa dulu, macam mana Nabi buat, macam itulah kita buat. Semua ibadah tuan. Mereka hanya mewariskan ilmu. Nampak? Sebab apa? Ulama ni tak waris harta, dinar, duit tak bagi. Dia waris kita ilmu. Barang siapa yang dapat mengambilnya, sungguh ia akan meraih bagi yang banyak. Kalau kita guna ilmu yang betul tadi, kita dapat untung tuan. Dunia dapat, akhirat pun dapat. Tirmizi, Ibnu Majah, hadis sahih. Okey, contoh tuan. Saya duduk heran kan, macam mana dalil ni nak faham? Hadis yang kedua, menuntut ilmu adalah fardu di atas setiap orang Islam, dan penuntut ilmu akan didoakan keampunan oleh setiap sesuatu, termasuk ikan-ikan di laut. Hadis sahih Anas bin Malik. Saya tengok macam mana nak mengajak orang ni. Ikan ni doa kita ni, macam mana nak abad orang ni? Pelik ni ikan doa kita. Kalau orang doa kat orang, malaikat doa gagah lagi. Tapi ni ikan doa tuan. Bila saya duduk gogol-gogol tuan, saya jumpa tuan padan tuan. Ni bukti je tuan. Gambar apa ni tuan? Gambar seorang penyelam. Dia selam kat mana? Di dasar laut ni. Apa jadi? Dekat laut cantik macam-macam jenis tuan. Tapi yang diselam ni apa dia? Sampah. Kita makan roti canai, beli bungkus, tauk dalam apa tu longkang, ayam kopi, pergi ke laut. Makan apa lagi? Macam-macam lah. Pampers budak lah, plastik ni. Lah kali mana? Pergi ke laut. Apa je tuan? Binatang dekat laut tu seksa tuan. Dia boleh makan elok, makan plastik. Tuan, itu banyak
Betul tak apa yang Allah apa Nabi beritahu? Depa pun tumpang gembira. Tumpang apa? Kalau kita berilmu, kita pun depa pun selamat. Kalau kita tak berilmu, nampak? Ikut dan kita, buat ikut dan. Rosak bumi kita ni, Allah beritahu, tangan-tangan kita yang buat. Yang banjir lah ni, sebab apa? Tangan kita, tuan. Dulu hujan lebat, seminggu, 2 minggu, tak boh pun boleh. Tapi lah ni hujan 3 jam, 5 jam, sejam apa? Sehari, boh habis dah. Sebab apa? Longkang tu besar tu. Yang mana rumah buat banyak. Lepas tu apa tu pergi apa? Buang sampah pula, tersumbat pula. Kemudian buat jalan potong banyak. Longkang gelung-gelung sikit. Dulu ni ayak boleh lalu sejam 2 jam, sat. Lah ni 5-6 jam tak lepas lagi. Mak tuan, tangan kita. Kan? Rumah dulu kagak kan? Berapa buah rumah aja. Lah ni pekan, tambah lagi. Longkang tu kecil tu je, contoh. Ni semua tu tengok balik tuan. Dekat bukit macam mana? Gondol bukit, habis ayak mana hujan boleh apa tahan, mai terus sekaligus, habis terus tuan. Ini semua tu tangan kita. Hujan rezeki ayak. Tapi kita yang tangan kita ni yang mengubahkan jadi bencana tuan. Tanya kita balik tuan. Okey, ni yang kedua tuan. Kita tahu, tadi tahu dah, tapi tak buat. Ramai orang tahu tuan, tapi dia tak buat. Contoh gambar ni tuan. Saya tunjuk video sikit. Cerita apa? Hindustan sikit tuan. Boleh tak no? और आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है। चलो तो हिंदुस्तान चले, चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। हाथ के सूरज सुबह निकाल करे, हथेलियों में भरे भूख और उछाल करे। ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाल करे, हथेलियों में भरे भूख और उछाल करे। ऊपर से पाँव रखो और चलो बढ़ के चलो, ऊपर से पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो, सड़क पकड़ के चलो और हवा पकड़ के चलो, सड़क पकड़ के चलो और हवा पकड़ के चलो, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। Apa cerita tuan? Ustaz tunjuk cerita Hindustan pula dah. Lama tak tengok ni. Dulu single apa? Sanggam apa dulu ni. Okey, apa tuan faham? Okey, cerita dia. Okey, saya cepat lagi. Pokok tumbang. Pergi pegang kangak tuan, pokok tumbang pula dekat apa Jawi. Kita nak lu tak boleh. Panggillah JKR mai, semua mai poli mai semua. Elok mai semua kan. Ustaz, elok depa nak tebang apa semua. Hujan pula tuan. Nampak bila hujan ni pakat tuang Ustaz. Betul. Budak ni nak balik rumah. Pokok tumbang. Apa dia buat tuan? Dia buang beg, dia tolak pokok. Saya tengok, budak ni nak main hujan kot. Kita kata lagu tu. Dia tengok, budak tolak pokok. Main hujan kot. Tu saat lagi, dia panggil kawan dia. Suku Alim, seronok tengok hujan kan. Tolak orang mamai. Bila tengok lagu tu, kita orang tua-tua ni takkan nak biar budak kot tolak pokok. Kita dah lalu. Mak tuan. Ramai pun tolong tuan. Tahu tak? Kita tahu pokok tumbang. Buat tak? Tak apalah. Nu ada, Jepam ada, bomba ada. Kan? Mak tuan. Kita nak tahu tu. Betul suruh mereka. Tapi lagu tu tadi. Hujan nak habis. Mereka dah berkangak nak main. Kita nak cemas ni. Mak tuan. Kalau kita tak mula tuan-tuan. Ramai orang tahu tapi tak buat. Ada gerah kan dia buat. Tuan. Bila kerja sama tuan-tuan. Set saja. 5 minit. Clear tuan. Itulah masyarakat kita sama tuan. Jadi apa-apa pun ambil bab, ambil cakna. Dia duduk harap orang lain buat, kita yang buat tuan. Kita tahu, kita buat. Kita bantu. Jangan duduk salah, orang ni salah, orang ni salah. Yang mana yang tak betul, kita tolong betul. Tolong tampung, menampung.
tu hidup masyarakat. Dia kemas tani, dia kurang tani, dia lebih tani, kita kurang tani pula. Bersatu kuat tuan. Kalau di kampung kita pun sama juga. Kampung Gen ni ke Ugin tuan. Kan? Tu punya pekan dah tuan. Nak pi Pau, nak pi Arau, nak pi belah mana ni. Dulu kan sebut Gen ni, jauh juga ni. Kan? Lalu ni set je. Saya main daripada Taman Repuh Permai Kangak pun 10 minit sampai tuan. Main je potong-potong tu, main aku ni, set je. Dulu ni setengah jam tuan. Okey. Saya sebut lagi tuan. Teknologi yang kedua tuan. Nama apa tuan ni? Ni ilmu tuan. Saya tunjuk lagi tuan. Tadi tentang kerjasama kita. Kita tahu tapi tak buat. Jadi teknologi tuan. Macam mana tuan? Dengan ilmu tadi, bila kita belajar, kita boleh tolong pelbagai masalah. Selesai masalah macam-macam tuan. Saya cepat tuan. Ni hari pertama. Apa dia buat tuan? Dia pasang satu benda alat ni. Kan? Dia makan banyak hari lah. Apa yang dia buat tuan? Hari pertama dia bersusun benda besi ni. Ni engineer apa sebagainya, kan, sebagai tukang sebenarnya ni, elektrik lah sebagainya, jutra-jutra ni, kan, untuk ni dia ada railing ni. Ni hari kedua, day tu, saya cepat lagi. Ni hari ketiga, benda tu fungsi dah, kan. Ni hari keempat, dia buat staging tu kan, tu tingkat. Ni hari keempat, saya cepat lagi. Benda apa nak buat ni, kan, macam apa duk angkat benda sebagainya, tu dia pusing tu kan, hari keempat. Tapi hari kelima tuan, tu dah hampir siap dah. Kita tengok hari tuan, hari kelima petang. Apa dia tuan? Benda ni tuan, parking kereta. Buh kereta tuan. Buh kereta satu naik, dua naik, tiga naik. Dua atas pucuk tu. Tuan. Kan? Nampak macam biasa. Apa tuan nampak? Contoh tuan, tuan pi Kangak tuan. Pi mana ni? Periksa darah, ambil darah, hospital Kangak. Pusing serang parking, tak jumpa. Pusing 2 round, tak jumpa. Darah duk elok, jadi panas. Lain kali darah tinggi, lagi teruk. Sebab apa? Panas hati. Tuan. Nampak tuan? Kita lah ni duit dah. Tapi kalau nak pusing merata, nak parking, nak kena berjalan, bergelung, beban tuan. Nampak? Kalau kita ni ada teknologi ni, buh kat Kangak tu, buh 5 ni, 5 biji. Satu biji boleh naik 20. 5 benda ni dah satih dah. Clear tuan. Contoh tuan. Duit kita ada, tapi ilmu tak ada. Tak jadi tuan. Kita malah ni, duit kita ada, ilmu kita ada. Tak pun duit tak ada, ilmu ada, boleh cari duit tuan. Orang cari kita tuan. Nampak tuan? Dunia kita pulun, akhirat lagi-lagi dia pulun tuan. Okey, tajuk kita hari ni tuan. Baru masuk tajuk. Habis dah setengah jam tuan. Okey. Apa? Ada 2 minggu lagi tuan. Okey, bab ilmu ni celaan. Menyebutkan diri dengan ilmu dunia, tapi jahil akhirat. Macam mana contoh hari ni? Okey, nak gambar ni. Ni contoh tuan. Ni tuan, kehidupan dunia kita. Semua orang tengok seronok. Apa dia ni? Kereta sport, apa ni, Ferrari ke Porsche, apa? Lamborghini kot. Saya pun tak pernah nak. Ya, lebih kereta sport car lah. Ferrari ke Lamborghini. Kereta ni komen-komen, duit kita ni mau 500,000 campurkan cukai mau 1 juta. 1,5 juta pun boleh pergi tuan. Kalau sembang bab kereta ni, oleh pada kereta tuan. Tak apalah, tu orang lain. Saya cerita ni bukan kata bab kereta ni, lebih pada kereta tuan. Ni SCYI1E. Ni Singapura tuan, negara jiran kita tuan. Tak apalah, dia kaya, duit dia sebagainya, tu cerita lain. Tu tengok ni gambar ni tuan. Apa yang berlaku tuan? Dia ni balik kerja, dia parking kereta di bawah rumah dia. Bila orang ni ada rumah yang tinggi. Ni dia rumah kondominium ataupun rumah apa yang tinggi lah. Kan? Atas, sebenarnya kalau atas lagi tu penthouse, lagi mahal. Kan? Yang menarik kan tuan? Tuan tadi naik lift. Pergi mana? Pergi rumah dia atas. Gambar ni tunjuk apa tuan? Kereta tadi duduk bawah. Dia tekan, setelah buh lah rumah dia tingkat 8, tingkat 10. Buh tingkat 10. Apa jadi tuan? Dia naik lift tingkat 10 rumah dia. Ni rumah dia tuan. Dia sampai, kereta pun sampai. Tuan. Tuan. Kalau bak kereta kaya ni, orang lain berkaya juga. Ni kereta naik atas tuan.
Kalau kaya orang kaya lain pun kereta di bawah kot. Paling kaya pun Pak Gad dah jaga. Tak, dia tidur dengan kereta tuan. Tuan. Hebat-hebat kaya tak kaya. Sebab apa? Duit ada tuan. Jadi duit ada pun teknologi tak ada. Tak jadi. Dia mesti ada duit teknologi tuan. Nampak tuan? Habislah kerja letih, malam turun pula pergi mana? Kena pasembok pula. Pergi pula makan. Kena apa pula? Kena sate pula. Contoh. Saya nak makan ni tuan, teknologi tuan. Ilmu tuan. Nampak tuan? Kita pulun dunia ni. Tak salah pulun dunia. Kita nak orang kaya ni, Islam kita kaya. Boleh bayar zakat. Bila orang Islam kaya, bayar zakat, bagi sedekah, buat macam-macam, tolong orang. Itu kita mahu. Islam bukan orang yang meminta-minta. Kita nak kita memberi. Itu tuan. Tapi ramai orang Islam kita ni lekeh, ambil pilah, ambil dapat pulun. Tak, kita kena pulun. Tapi cerita dia, bila kita pulun, jangan lupa akhirat. Pulun dunia, tapi jangan tinggal akhirat. Tajuk ni tuan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka mengetahui yang lahir, nampak saja. Oh, duit banyak, dapat gaji, beli ni, beli tanah, beli rumah, beli sebagainya, kan? Dia nampak benda tu. Sedangkan terhadap kehidupan akhirat, mereka alik. Semayang kan ni, siapa nak main? Main kat rumah pun boleh. Pahala tak nampak pun, kan? Bukan dosa pun main kat rumah, boleh pahala juga, kan? Habis lepas, 1 pahala, 2 pahala boleh. Tapi apa kita main masjid? Oh, dia 27 pahala ganjaran dia. Tu ambil uduk di rumah nanti, kan? Main ni 1 langkah diangkat darjat. 1 langkah dibuang dibuang dosa, 1 langkah diberi pahala tuan. Bayangkan. Syarat dia ambil uduk di rumah. Kalau duduk main lah ni, main pakai motor, pergi bilik ayak, bawa ambil uduk. Boleh, tapi rugi tuan. Daripada bilik ayak tu langkah main tak banyak mana tuan. Mungkin 50 langkah aja. Kalau tuan ambil daripada rumah tuan, bayangkan lorong mana, ujung sana ke, depan ni ke. Lagi jauh rumah, lagi bagus sebenarnya. Tapi syarat kena ambil ayat wuduk di rumah. Nampak tuan? Lepas ni bukan kata masjid ni kena ikut ayat. Doa alah ayat rubang kan. Nampak kata pahala tu. 1 langkah Allah angkat darjat. 1 langkah Allah padam dosa. 1 langkah diberi pahala. Bayangkan 3 benda tuan. Okey. Sesungguhnya Allah membenci setiap orang yang perilakunya kasar. Allah tak suka orang kasar ni. Sombong, angkuh, tukang makan dan minum, serta suka berteriak di pasar. Ia seperti bangkai di malam hari dan kalda di siang hari. Malam duduk lena, siang duduk hingat mata. Nabi Muhammad, dia hanya tahu pandai terhadap urusan dunia. Dunia habaq semua dia tahu. Tapi bodoh dan buta terhadap urusan akhirat. Ni tajuk kita ni. Kita tak mahu macam ni. Nak pandai dunia, semua pandai. Ya, betul. Tapi akhirat lagi-lagi pandai. Nak kena balance balik. Kita ni tu tak mana Allah ni. Aku dunia clear dah. Akhirat ni kurang sikit. Nak kena tambah lagi. Add on. Aku dunia boleh keh ni. Puluh dunia. Tapi akhirat perkemah betul-betul. Tuan. Itu kita nak buat law ni tuan. Sebab apa? Kita nak jadi apa tu, mengurus, kan? Menjadi orang contoh, pemimpin sebagainya. Kita nak itu tuan. Okey, yang kedua tuan. Dah salah belajar ilmu dunia, dah salah. Mu nak buat diploma ke, master ke, degree ke, PhD, tak ada salah. Yang salah mu meninggalkan belajar ilmu agama. Nah, hebat. Anak aku 3 beradik, seorang UUM. Dah tengok, tak tengok Universiti Petronas. Dah musim tadi, Lincoln. Hebat. Mak mati 3 orang degree. Dah boleh nak baca Al-Quran, dah boleh nak urus ayat mak, dah erti suruh tu imam, dah lewat benda degree kan, dah erti buat benda. Ini tak belajar waktu kat ni, mesti tak belajar bab-bab ayat. Padang ke muka mu. Siapa saja yang tak erti bab agama, dialah orang yang bodoh. Nabi kata, nampak? Orang yang bijak hanyalah orang yang lihat kekurangan diri dan dia bersedia atau menyediakan amalan-amalan untuk menolong dia selepas dia mati. Jadi orang yang bijak macam mana? Dia bersedia. Mati bila masa pun aku selesai. Hutang selesai, dosa dengan kawan, adik-beradik, mak ayah, minta ampun. Kita pun nak lepas kalau aku mati malam ni. Anak aku macam mana, isteri macam mana. Jadi kita tengok tuan. Semua tu kan, kalau kita bersedia, clear. Yang masalah ni, kita pun tak ketahuan hala ni. Pasal polis tak ketahuan juih. Macam mana aku nak tolong orang ni? Aku pun tak lepas. Kita tengok ni. Kalau kita tak ada, dia kata saat lagi ni, pukul 12 malam, lah kita. Macam mana kita lah ni? Semayang cukup tak? Puasa kita, kan? Apa tu, zakat kita, haji kita kan macam mana ni?
dosa dengan mak ayah sebagainya, jiran kita hutang pi hutang ni, macam mana? Itu tuan. Jika kita bersedia tuan, bila benda masa tak ada masalah. Kita kena ambil bab tuan. Duk rasa macam awal lagi. Ayah ada lagi, mak ada lagi, tok wan, tok nyang ada lagi, aku muda lagi. Dia baca hak tu. Dia tak baca pula kawan dia dulu ni yang meninggal, yang sakit, insiden sebagainya, tak baca. Jiran kita tepi rumah ni muda daripada kita tu, tak ada sakit apa pun, meninggal tuan. Contoh, kita kena bersedia tuan. Kalau bersedia tuan-tuan, kita orang yang bijak tuan. Bijak macam mana? Dunia dia akan clear, akhirat dia pun akan clear tuan. Sebab apa? Dia tinggal pun clear, dia nak pi pun dia berkala cukup. Itu yang kita nak tengok balik. Okey, yang seterusnya, dan sekiranya kami menghendaki, nescaya kami tinggikan darjatnya dengan ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaan seperti anjing, jika kamu menghalaunya, dia julurkan lidahnya. Kalau jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya. Tu anjing. Anjing ni halau pun je lidah, tak halau pun je lidah, kenyang pun je lidah, lapar pun je lidah. Tu anjing tuan. Tak mahu lagu tu. Kita nak tuan, kita ni ada dia punya sebab. Kerja kita ada masa dia, time kerja, time ibadah ada, time berkeluarga, time bermasyarakat, time kita beriadah sebagainya, kesihatan, time macam-macam lah kita atur untuk masa kita. Jadi agama ni bukan nak semayang saja, nak kerja saja, nak dunia saja, nak akhirat saja. Dia mesti balance tuan. Sebab apa? Kita guna dunia ni sebab kita nak tuai di akhirat kelak tuan. Okey. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Tak ada duit ni tak boleh lah kita. Nampak tuan? Dia buat lagu tu tuan, dia mengatakan seolah duit tu Tuhan dia. Betul, duit ni perlu bantu kita, kehidupan kita, tapi dia bukan segala-galanya duit. Duit ya membantu kita untuk hidup, tapi hidup bukan ni kerana duit tuan. Dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah menguji pendengarannya, hati dia, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapa yang mampu memberikan petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain pada masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Alah, hidup sekali saja, bukan 2 kali. Enjoy lah. Nampak tuan? Dia fikir aku tu. Betul hidup sekali tuan, tapi nak hidupkan sekali. Sekali hidup tu tak mati dah tuan. Hidup selama-lamanya. Kita dicipta roh kita ni masuk ke dalam badan kita ni. Baby kita dulu ni duduk dalam perut 9 bulan 10 hari. Beranak lah ni dekat dunia lah ni. 5 tahun, 10 tahun, 80 tahun, 70 tahun umur kita. Meninggal saja kita tak mati tuan. Badan saja duduk kat alam barzakh. Awak di kubur tu, kita pergi ke alam barzakh tuan. Duduk mana orang tuan? Alam yang lain. Dunia pun dah, akhirat pun dah. Tengah-tengah. Sekali masuk alam barzakh, tunggulah kita. Lagi tak kiamat, duduklah tentu. Nampak tuan? Sebab tuan, alam barzakh ni alam yang lain. Sekali masuk, tak boleh keluar, tak boleh ke depan. Dia mesti duduk di situ sampai hari kiamat. Berapa lama tuan? Nabi Adam dulu ni 1000 Nabi Adam lama tuan. Nabi Muhammad 1400 tahun lepas. Ni Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam yang hujung lagi. Berapa lama mereka ni duduk alam barzakh lah ni. Kita kalau mati hari ni pun berapa lama duduk hidup. Bayangkan esok lusa kalau kiamat tak apa. Ni bayangkan 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, 1000 tahun lagi, kita tak tahu tuan. Alam barzakh ni kalau kita ibadah cukup, lapanglah kita dalam ni. Kalau kita ni kencing tak basuh, duk mengata ke orang, ada dah azab alam barzakh ni, azab kubur tuan. Bayangkan sebelum masuk akhirat nanti duk seksa dah azab pertama. Nampak tuan? Panjang tuan. Sekali hidup ni dunia, masuk alam barzakh. Dan tukar pula alam akhirat. Roh tu hidup tuan. Alam akhirat dikira pula mizan kita, sirat kita, baru pergi neraka syurga. Panjang tuan. Lah baru gear 1, gear 2 tuan, baru gear 3. Dia ada banyak lagi tuan. Itu kita berhati-hati tadi. Selamat dunia kita, selamatlah akhirat. Dunia kita sangkut, sulitlah kita akhirat kelak tuan. Okey sikit tuan. Contoh lagi tuan sikit. Okey, ni gambar apa tuan? Ni contoh. Ni tuan tentang di negara Islam kita juga, Abu Dhabi, di di sebelah sana Timur Tengah sana tu. Yang mana tuan Nabi beritahu dah, orang Arab dulu ni duk gembala kambing, gembala unta, kasut pun tak ada.
akhir zaman nanti depa ni akan buat bangunan pencakar langit. Betul tuan. Lah ni dekat sana tuan, pencakar langit. Yang kaya tuan, ni tuan. Apa? Orang Islam kita lah juga tuan. Di seluruh sana tuan. Nampak tuan? Tu bayangkan sungai dia, laut dia tambun sebagainya tu. Nikmat dunia tuan. Nampak tuan? Ni pergi di apa tu, di Abu Dhabi, di apa pergi Qatar sebagainya. Ni tuan. Saya bercepat sikit tuan. Nampak tuan? Bandar pencakar langit. Tu orang main bercuti. Okey. Ni tengok gambar ni. Ni apa dia tuan-tuan? Ni gambar asal ni laut. Laut kita kalau pelih tu. Tapi dengan teknologi yang ada, dia perkambuh laut tu, dia buat pula corak macam mana ni? Corak pokok kurma. Pokok apa punya pokok nyok kata tu. Pokok nyok lebih kurang tu, ni pelepah satu, pelepah dua. Lorong satu, lorong siapa? Ni lorong mana? Lorong mana? Tu perumahan atas laut. Bayangkan dalam tu pula tu, tengah-tengah tu highway tu kan, dia masuk ke dalam laut pula, pergi ke sana pula timbul. Tuan, tu hebatnya manusia. Tuan, ni akhir zaman tuan. Tuan, tak salah pulau dunia, tapi akhirat macam mana? Jadi Allah uji kita tuan. Jadi tuan kena tengok tuan, nikmat dunia ya, macam-macam nikmat Allah bagi, tapi akhirat kita ni lebih-lebih lagi kita kena bersedia. Sebab apa? Duduk di akhirat selama-lamanya, khalidina fiha abada. Kita duduk kat dunia ni sat saja. Berapa? 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun jatuhnya. Jadi itu jarak kita paling tua pun. Tapi akhirat tuan duduk sana selama-lamanya tuan. Jadi soalannya, bersedia tak kita? Tapi akhirat nanti apa bekal kita? Nak bawa bekal ayam ni ke? Nak bawa banyak ke macam mana ke? Tu ayam habis tuan. Ni tuan, iman kita ni, amal soleh kita tu yang akan ditengok tuan. Kita saya berhenti dekat ni tuan, tuan nak tanya apa tuan? Untuk tajuk kita ni. Boleh tangkap tuan? Ke laju sangat ke macam mana tuan? Kukuk laju kan kita pelan sikit kan? Boleh tuan cerita dia ni, ilmu dunia ya pulun, tapi akhirat lagi-lagi pulun. Satu ilmu dunia kita ambil, 10 ilmu akhirat kita ambil. 5 dunia kita ambil, 20 akhirat kita ambil. Dia lagu tu tuan. Jadi dunia Islam kita bukan tolak dunia, kita ambil dunia. Kita mau hebat dunia, tapi akhirat lagi-lagi hebat. Tu cerita dia. Dia boleh kita beruntung tuan. Dan kita pun ada kejutaraan Unimap lah, ada tempat mengaji macam-macam, ITIP. Kalau ada tuan ada anak-anak lepas SPM tak tahu nak mengaji mana, pergi minta kat ITIP tuan. Quick Kolej Universiti Islam Perlis tu, yang mana dibagi apa tu elang tuan kan. Lah ni kita zakat banyak tuan, tapi orang luar duk amal. Sebab apa? Perlis tak mantap. Orang Perlis lah diutamakan, orang mantap nak mengaji kan. Jadi apa bidang pun ada banyak tuan. Tak mesti kerja di universiti tuan. InsyaAllah lah kan, kita support tuan. Kita ada tuan nak tanya tentang tajuk kita hari ni, tentang ilmu dunia kita pulun, tapi akhirat jangan-jangan kita kali kita pulun lagi tuan. Okey, masa ada lagi dalam 5-6 minit, saya tambah sikit tuan tentang satu benda tuan, 5 amalan ketika dengar azan. Apa nak buat bila dengar azan ni tuan? Dengarkan azan. Setidaknya ada 5 amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika kita mendengarkan azan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Okay, pertama sekali Nabi ajak kita, apa Tok Bilal tu sebut, muazzin sebut, ucap balik seperti yang disebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Contoh, ulang balik. Asyhadu an la ilaha illallah, kan azan kan. Balas balik seperti mana yang disebut. Cuma hayalah sahih al-falah, tak baca itu balik, dia kena baca yang lain. Itu ada sahih. Izin. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muazzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muazzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi SAW. Okey, yang kedua pula, kita salawat pada Nabi. Itu Nabi ajak kita. Apa dalil dia? Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Okey, salawat ni macam mana? Ada banyak salawat Nabi ajak. Salah satu dia yang pendek, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang panjang tu tahiyat akhir tu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu salawat Ibrahimiyah, solat yang panjang. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Kita salawat ke Nabi sekali, Allah dan para malaikat balas balik 10 kali. Keluar RM1, dapat RM10.
Bagi 100 dapat 1000, bagi 1000 dapat 10,000. Siapa nak bagi tuan? Buat sekali dapat balik 10 kali ganda. Nampak? Solat pada Nabi, Allah balas balik, Nabi balas balik apa? Malaikat keampunan kepada kita. Bukan solat pada kita tu, diberi keampunan kepada kita, kerahmatan kepada kita. Itu kita tengok tuan. 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Kita jawab azan tu rupanya Allah bawa, Nabi akan bagi syafaat bagi kita, akan bantu kita hari kiamat kelak. Keempat, membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina, sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina, artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Jadi kita doa tadi, Allah ampun dosa kita. Dan akhir sekali tuan-tuan, Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut, lalu jika sudah selesai kumandang azan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan. jadi lepas azan tu berdoa tuan, jawab azan, tambah lagi doa. Dan itu tuan, Allah akan makbul doa kita tuan. Ya Allah alam tu seperti setakat ni. InsyaAllah kita jumpa pula pada 2 minggu lagi lah, minggu genap minggu kedua, insyaAllah tuan. Ada tuan nak tanya apa tuan tanya hari ni? Saya rasa dekat tuan-tuan ni lah. Kalau tuan nak tanya apa, boleh tanya secara jelas lah. Kalau kita ajak lah kawan kita, adik-adik kita ada kuliah saja mana-mana tuan, pergi cari ilmu tuan, pergi dengar tuan. Nak beza dia, qala Allah qala Rasul, kata Allah kata Nabi, apa firman Allah Quran, apa kata hadis Nabi. Dua ni ada, kita dengar. Kalau benda lain tu kata-kata dia, ni tak betul ni, letak tepi, letak jauh. Kalau betul tu qala Allah qala Rasul, kita pegang tuan. Itu cara dia beragama. Siapa kata tak penting, apa yang dikata tu, Nabi kata tak, Allah kata tak, itu yang kita nak tengok balik. Dan Allah alam. Kita terlepas sebentar ni insya-Allah tuan. Kita jumpa pula pada depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.